Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mahabbah, kitab tentang percintaan. Wasyauq, dan rindu. Wal unus, dan jinak. Wal rida, dan reda. Semuanya itu ialah berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini biasa disebut di mulut orang ramai, tetapi fahamnya berbeza-beza. Kebanyakannya perkataan ini dihubungkan dengan hubungan sesama makhluk. Cinta, rindu, jinak, baik, redha. Wahwal kitabus sadis, iaitu kitab yang keenam, min rubu'il munjiyat min kutub ihya ulumuddin, daripada 1/4 bahagian yang membicarakan tentang perkara-perkara yang melepaskan seseorang daripada malapetaka dunia akhirat, daripada kitab-kitab dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dia bahagikan Ihya Ulumuddin ini kepada beberapa kitab. Jadi secara umumnya dia pecah kepada 4. Dan kita berada dalam bahagian keempat, iaitu rubu' munjiyat. Kalau kitab lain, kitab fiqh, dia pecah kepada bab ibadah, munakahah, jinayah, muamalah. Tapi Imam Ghazali dia bahagi kepada 4 perkara, yang keempatnya iaitu kitab tentang perkara-perkara yang melepaskan daripada kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan muqaddimah. Kitab baru ni kita ngaji. Ihya juga, tapi kitab baru. Maksudnya himpunan perbincangan baru. Alhamdulillahilladzi nazzaha quluba awliya'ihi 'anil iltifat ila zukhrufid dunya wa nadratihi. Segala puji bagi Allah yang membersihkan akan hati wali-wali daripada berpaling kepada perhiasan dunia dan nadrah dan keindahannya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala palingkan daripada terpedaya dengan perhiasan dunia dan keindahan. Wasaffa asrarahum min mulahazati ghairi hadratihi, dan yang memurnikan, yang menjernihkan asrar, rahsia-rahsia mereka, yakni hati-hati mereka, daripada memerhatikan lain daripada hadrah Allah. Hati tidak dikotori oleh melihat yang lain daripada Allah. Summa, kemudian, jadi itulah merupakan bentuk hati yang menjadi milik orang yang akan mendapat kelepasan di hari akhirat. Summa istakhlasaha lil'ukuf ala bisati izzatihi. Kemudian Allah lepaskannya. Istakhlasa makna Allah pilih, Allah lepaskannya lil'ukuf, bagi berlamaan, akafa i'tikaf, bagi berlamaan, ala bisati izzati, di atas hamparan izzah Allah, hamparan kemuliaan Allah. Dia buat jadi perkara maknawi, artinya benda yang tak nampak dengan mata, tetapi nak suruh kita faham dan kita rasa, digambarkan
bagaimana kita beribadah kepada Allah seperti kita berada di atas hamparan permaidani di hadapan Allah. Itu kiasan. Summa kemudian tajalla lahum bi asma'ihi wa sifatihi. Allah zahirkan bagi mereka dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian orang ni dia mula berinteraksi dan mula memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Hatta asyraqat bi anwari ma'rifatihi, hingga bersinarlah dengan cahaya daripada mengenal Allah. Summa kemudian kasyafa lahum, Allah singkapkan, Allah bukakan bagi mereka an sabahati wajhihi, daripada keagungan dan kehebatan wajah Allah. Wajah Allah adakah makna muka Allah? Tidak. Jangan terjemah wajah Allah, wajah Allah. Hatta ihtaraqat binari mahabbati, hingga terbakarlah dengan api gelora cintanya, sehingga cintanya membara dan terbakar. Summah tajaba anha bikulli jalalihi, kemudian terdinding daripadanya daripada cintanya dengan hakikat jalal Allah. Keinginan dan mencarinya seseorang akan Allah. Cari Allah, kena faham makna keinginan untuk berkenal dengan Allah. Apabila sahaja dia mula mencari dalil, dia akan merasa tidak puas. Tak puas apa? Sebab ada lagi benda-benda dalam hati dia yang menjadi hijab. Ada lagi di cermin hati dia tu karat-karat lama. Faham? Jadi tu terhijab daripadanya dengan hakikat jalal Allah. Hatta tahat fi baidai kibriyaihi, hingga ia sesat dalam padang baidat, mana padang kibriyaihi, keagungan Allah. Sehingga melihat keagungan Allah, sehingga dia mula sesat dalam keluasan keagungan Allah. Nak faham lagu mana, faham lah. Itu kita terjemah dulu. Wa azmatihi, dan keagungannya, kibriya, kebesarannya dan keagungannya. Fa kullama ihtazzat limudahadati kunhil jalal ghasyiha min ad-dahsh. Setiap kali bergerak hati bagi memerhatikan hakikat jalal Allah, menyelubungi akannya daripada dahsyat, daripada rasa dahsyat. Ma aghbara fi wajhil aqli, apa yang mendebukan pada muka akal. Artinya akal tak sapa. Setiap kali dia dekat dengan Allah, maka akal dia ni tak nak sapa. Itulah kekuatan akal. Wa basirati, dan mata hati. Wa kullama hammat bil insiraf Aisyah, dan setiap kali ia bercita-cita dengan berpaling, Aisyatan, hal keadaan rasa kecewa, akal tak sampai, maka timbul dalam hati rasa pada sini dah. Nudiyat min sara diqatil jamal,
diseru, dipanggil ia daripada penjuru-penjuru jamal, sifat jamal Allah. Sabran, hal keadaan sabar, artinya jangan putus asa. Ayyuhal ais, wahai orang yang mahu putus asa, an nailil haq bijahlihi, daripada mencapai kebenaran dengan sebab jahilnya, wa ajalatihi, dan gopoh gapahnya. Tak apa. Ini bahasa cinta. Fabaqiyat bainar radd wal qabul, maka tinggallah ia di antara menolak dan menerima, wasadd wal wusul, dan di antara terhalang dan sampai, gharqiyun fi bahari ma'rifati, tenggelam dalam lautan cintanya. Wassalatu wassalamu ala Muhammad, selawat dan salam atas Nabi Muhammad, khatimil anbiya, yang menjadi sebab penutup bagi segala nabi, bi kamali nubuwati, wa ala alihi wa ashabihi sadatil khalq, yang menjadi penghulu bagi makhluk, wa a'immah, dan penghulu bagi segala imam, wa qadatil haqq, dan ikutan bagi kebenaran, wa uzmati, dan tali sekawang. Uzmah ni makna talinya. Wasallim katsira, selawat dan salam yang banyak-banyak. Jadi Imam Ghazali mulakan dengan ungkapan ringkas tentang bagaimana seorang manusia mencari cinta Allah. Orang yang nak berpaling kepada Allah ialah orang yang dipilih oleh Allah. Tanda Allah pilih iaitu hatinya terlepas daripada terperdaya dengan perhiasan dunia dan keindahan dunia. Kalau orang tu dunia dan kepala dia menguasai dirinya, dia tidak akan berpaling kepada Allah. Itu mula. Kemudian dia akan mula tertumpu untuk mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian barulah hatinya mula menyinar cahaya dan akan lebih semarak lagi, sehingga ia membara dan membakar. Makna dia jadi bergelora hati dia. Dan maka dalam perjalanan itu akalnya kadang-kadang tidak boleh sampai. Mereka tak nak sampai. Jadi akhirnya dia pun rasa kecewa, maknanya tak boleh nak pergi dah. Tetapi pada ketika yang sama, dia sentiasa ditarik untuk terus berkenalan dengan Allah, itu yang disebut sebagai ada seruan dari seluruh penjurunya untuk dia terus mengenali Allah. Dan proses untuk mengenali Allah itu tidak akan putus-putus, sehinggalah menemui Allah. Jadi punca manusia tidak boleh kenal Allah kerana jahil, dan yang keduanya kerana gopoh gapah. Makna kenal Allah ni mengatik semalam nak suruh kenal Allah tadi. Maka itulah punca. Ataupun nak kenal Allah ni tak nak ngaji ilmu, tak nak ngaji, jahil, tak nak bincang dalil, tak nak mengaji ilmu pun tak sampai juga. Jadi jangan gopoh dan jangan alpa daripada usaha yang berterusan untuk mengikis kejahilan dalam diri. Itulah mukaddimah dia lagu tu. Mukaddimah perjalanan untuk bercinta dengan Allah. Amma ba'du, fa innal mahabbata lillahi hiya al-ghayah al-quswa. Maka bahawasanya cinta bagi Allah itu ialah kemuncak yang paling hujung. Maknanya kita, perjuangan kita semuanya mesti menuju kepada percintaan dengan Allah. Minal maqamat, daripada segala maqam-maqam.
makna checkpoint, makam-makam kita perjalanan hidup ni. Wazarwah al-ulia, dan gah. Zarwah ni kemuncak yang paling tinggi. Kalau bukit atas matandai. Kalau sekiranya lembu, dia punya gah, yang bongol, itu zarwah nama. Kemuncak yang tertinggi minat darajat, daripada darjat-darjat itu, itulah, iaitu bercinta dengan Allah. Fama ba'da idrakil mahabbah maqamun illa wa huwa thamarah min simariha. Maka tidak adalah selepas daripada mendapat cinta itu satu makam pun, kecuali ia hanyalah buah daripada buah-buah cinta daripada Allah. Wa tabi'un min tawabi'aha, dan ada pengikut daripada yang mengikutinya, yang mengikut cinta. Artinya apa makam tawakul ke makam redha, semua makam-makam lain itu, dia adalah merupakan buah daripada mahabbah. Buah cinta kepada Allah. Kasyauqi, seperti rasa rindu. Rindu ni mari daripada rasa cinta. Wal unus, dan jinak hati. Wal rida, dan reda. Wa akhawatuha, dan wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Artinya yang semua makam-makam yang tinggi yang ada dalam hati itu sebenarnya dia adalah buah daripada cinta kepada Allah. Ya Allah, Bilal bin Rabah, seorang hamba kulit hitam yang tak tahu apa, hamba, apabila sahaja mengucap la ilaha illallah dengan rasa cinta kepada Allah, maka Bilal yang kemarin sebelum daripada mengucap la ilaha illallah, dengan yang hari ni lepas daripada mengucap la ilaha illallah, Bilal yang lain. Faham? Yang selama ni tunggu tuan dia suruh buat apa. Tuan dia apa nak suruh kata macam mana. Tetapi setelah ianya mendapat la ilaha illallah yang disertai dengan cinta kepada Allah, maka Bilal bangkit untuk menjadi manusia merdeka sepenuhnya dan menjadi hamba hanya kepada Allah. Itu semua ialah cinta kepada Allah. Sebagaimana Iqbal, seorang pujangga besar Islam, dalam syair dia kata umat ini hina dina. Umat Islam ni macam-macam masalah. Lalu aku bertanya kenapa, sebab apa? Dia kata aku mendapat jawapan. Umat ini hina kerana ia ada hati tetapi hilang kekasihnya. Faham? Sumber kekuatan kita ialah hati. Hati kuat-kuat. Hati darah. Dan yang membina kekuatan hati ialah cinta. Faham? Ada cinta, no jadi mudah semula. Faham? Ada cinta punya bahasa. Tapi kalau mati orang yang dicintai, duduk tengah-tengah segar, moyok selalu. Apa moyok? Tak ada dah yang dia. Itu cerita hikmat cinta. Jadi umat Islam sekarang ini ada hati tetapi hilang kekasih. Cinta Allah dan cinta Rasul sudah hilang daripada hati. Lalu dia mencari-cari cinta yang lain. Cinta kebendaan, cari cinta yang lain. Akhirnya dia akan lemah dan itu umat. Jadi balik pada apa yang disebut, semuanya berpunca daripada cinta kepada Allah. Wala qabla al-mahabba maqam illa wa huwa muqaddimah min muqaddimatiha, dan tidak ada sebelum daripada cinta kepada Allah itu satu makam pun kecuali dia ialah muqaddimah daripada muqaddimah cinta. Faham? Royaklah cerita daripada amalan ke semua tu
mesti ada hubung kait dengan cinta kepada Allah. Dia adalah muqaddimah. Kalau habis situ saja tak ada hubungan dengan cinta kepada Allah, maka dia adalah merupakan suatu yang terpisah dan tidak ada nilai. Ketaubah sebagai taubat. Taubat pun dia ada muqaddimah, percintaan dengan Allah, berdamai dengan Allah. Wasabr dan sabar. Sabar-sabar ni boleh sebut, oh kena sabarlah kita ni, sabar. Kalau dia tidak datang daripada cinta kepada Allah, maka tidak ada sabar. Namanya pasrah, namanya tak ada arah. Tak ada arah lah, dah kita kena dah lagu nak guana. Itu bukan sabar. Sabar iaitu melihat Allah dan akhirat sebagai matlamat, maka dia sanggup meredah segala kepayahan untuk mendapatkan Allah dan akhirat. Itu nama sabar. Nu nampak dah hujung tu, Allah dan akhirat, baru boleh jadi sabar. Kalau tak nampak ujung, maka bukan sabar namanya. Bukan sabar. Faham tak? Wasairul maqamat, dan semua daripada makam-makam, in azza wujuduha, sekalipun payah kewujudannya. Makna nak boleh ada cinta kepada Allah dalam hati ini, azza, aziz. Aziz ni artinya suatu yang payah didapati dan sangat bernilai. Macam permata yang mahal, itu disebut dalam bahasa sebagai aziz. Azza. Falam takhlul qulub 'anil iman biimkaniha, maka tidak sunyi hati daripada iman dengan memungkinkan. Artinya kalau tak dapat mahabbah, maka hati itu tidak akan tidak akan dipasak atau tidak akan kukuh imannya. Iman tak akan kukuh. Wa amma mahabbatullah ta'ala faqad azzal iman biha. Adapun cinta pada Allah itu, maka sesungguhnya aziz, mulialah atau kuatlah iman dengan sebabnya. Hatta azza dengan makna kuat ataupun dengan makna mulia ataupun payah didapati. Di sini makna payah didapati. Hatta ankara ba'dul ulama, sehingga ingkar oleh setengah ulama. Setengah ulama kata, mana ada cinta-cinta pada Allah ni. Gitulah cinta pada Allah, iaitu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itulah makna cinta pada Allah. Jadi Imam Ghazali kata ini puncanya kerana payah nak cari cinta ni, sehingga dia menolak, ingkar bahawa adanya bentuk feeling dalam hati antara manusia dengan Allah. Faham? Orang yang tak pernah feeling dengan Allah, maka apabila orang cakap tak feeling, dia kata apa tu, cakap mulut saja. Jadi kenapa? Kerana payah untuk mendapat rasa cinta kepada Allah. Imkanah, akan boleh kebolehannya. Waqala, dan berkata ulama yang mengatakan cinta pada Allah dengan feeling itu, la makna laha, tidak ada makna baginya, illal muwazabah ala taatillah, kecuali berkekalan di atas taat pada Allah. Cinta-cinta ni makna buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang, itu cinta. Walhal cinta ni ada yang lebih lagi pada itu, iaitu hati yang penuh dengan rindu dan membara dengan rasa cinta kepada Allah. Wa ma haqiqatul mahabbah, adapun hakikat daripada cinta kepada Allah itu, fa muhalun, kata-kata orang yang kata tak ada cinta dengan Allah ni, dia kata cinta-cinta ni mustahil, dia kata cinta pada Allah, illa ma'al jinsi, kecuali bersama dengan sejenis. Kita dengan sama-sama manusia bolehlah cinta. Orang ni jatuh cinta dengan Allah, macam mana boleh? Allah tak serupa dengan kita.
yang menolak. Wal misal, dan yang seumpama. Walamma angkarul mahabbah, dan manakala mereka ingkar akan cinta, angkarul unus, mereka akan ingkar rasa jinak hati. Jadi tak ada lah dia tak mikir tentang jinak hati. Wasyauq, dan rindu, walazzatul munajat, dan kelazat. Dia tak akan faham makna lazat munajat. Wasaira lawazimil hub, dan segala yang watawabi'ihi, dan yang mengikutinya. Wala budda min kashfil ghita, kata Imam Ghazali, tak dapat tidak daripada membuka tudung. Artinya kita kena bahas panjang supaya orang faham, tidak lagi tertudung dengan ingkar bahawa ada ni percintaan hamba dengan Allah. An hadzal amr, daripada urusan ini. Wa nahnu nadhkuru fi hadzal kitab bayana syawahid asy-syara' fil mahabbah, dan kita akan sebut dalam kitab ini penjelasan tentang dalil-dalil syarak berkenaan dengan bercinta dengan Allah. Summa bayana haqiqatiha, kemudian kita sebut akan penjelasan hakikat cinta, wa asbabiha, dan sebab-sebab cinta. Summa bayana, atau kepada bayan, summa bayana alla mustahaq lil mahabbah illa Allah, kemudian penjelasan bahawa tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah Ta'ala. Summa bayan anna a'zamal lazzat lazzatun nazar ila wajhillah, kemudian penjelasan bahawa sebesar-besar kesedapan, kelazatan ialah kelazatan memandang kepada wajah Allah, yang dikatakan kemuncak nikmat syurga. Summa, kemudian bayan sebab ziyadah lazzah nazar fil akhirah, penjelasan tentang lebih atau bertambahnya kelazatan memandang pada hari akhirat, alal ma'rifah, di atas mengenal Allah. Jadi orang kenal Allah di dunia pun rasa lazat sangat-sangat, tapi apabila boleh tengok wajah Allah di hari akhirat, itu kemuncak kelazatan. Fid dunia, ma'rifah di dunia. Summa bayan al-asbab al-muqwiyah li hubbillah, kemudian penjelasan akan sebab-sebab yang boleh menguatkan cinta kepada Allah. Summa bayan as-sabab fi tafawutin nas fi al-hubb, kemudian kita akan bincangkan penjelasan tentang sebab berbeza-beza manusia pada cinta. Puca apa, hak ni lebih cinta, hak ni kurang cinta. Summa bayan sebab fi qusuril afham an ma'rifatillah ta'ala, kemudian kita akan sebut penjelasan tentang sebab lemahnya kusur, maknanya cacat atau lemahnya pemahaman daripada mengenal Allah Ta'ala. Summa bayan makna syauq, kemudian kita akan sebut penjelasan tentang makna rindu. Summa bayan mahabbatillah ta'ala al-abd, kemudian penjelasan tentang cinta Allah bagi hamba. Allah mencintai hamba lagu mana? Summa qaul, kemudian perbincangan fi alamati mahabbatil abdi lillah, berkenaan dengan tanda-tanda cinta seorang hamba bagi Allah Ta'ala. Summa, kemudian kita akan penjelaskan bayan makna al-unus, penjelasan tentang makna berjinak-jinak dengan Allah billah, dengan Allah Ta'ala. Summa bayan makna al-imbisat fil unus, kemudian kita akan sebut tentang makna al-imbisat, berlebar ataupun berluas-luas pada berjinak-jinak dengan Allah. Sumbal qaul fi makna rida, kemudian perbincangan berkenaan dengan makna reda. Senang sebut reda, makna dia kita akan penjelaskan. Wa bayan fadilati, dan penjelasan tentang kelebihan reda. Summa bayan haqiqati, kemudian kita akan sebut penjelasan tentang hakikat reda. Summa bayan anna du'a wa karahatal ma'asi la tunaqiduhu, kemudian
kita akan sebut penjelasan bahawa doa kita ni Allah jadi hatu kita berdoa minta tu minta ni dan tidak suka kepada maksiat, tidak berlawan dengan redha. Maknanya kita kena benci pada maksiat, sedangkan maksiat itu juga makhluk Allah. Tapi kita kena benci. Adakah makna tidak redha? Kita akan penjelaskan. Benci pada maksiat itu bukan makna tidak redha. Semua bayan, kemudian kita akan sebut penjelasan hikayat, cerita-cerita, wa kalimat dan kalimah-kalimah lil muhibbin, bagi orang yang bercinta dengan Allah. Kita akan sebut mutafarriqah, yang berbeza-beza. Orang ni kata gini, fa hadhi jami' bayanat hadzal kutub kitab, inilah himpunan daripada penjelasan-penjelasan bagi kitab tentang bercinta dengan Allah. Semuanya ada 15 bab yang Imam Ghazali akan bincang bersangkutan dengan cinta kepada Allah. Kita jangan ke mana-mana. Jadi kita tengoklah perbincangan. Sebab itu yang jadi masalah besar sekarang ini, kita tahu menyebut perkataan, tetapi apa yang kita kata tu apa benda sebenar tak tahu. Jadi apabila tak tahu apa benda sebenar, bagaimana kita mencari hakikat atau mencari benda tu? Sebut redha. Apa makna redha? Macam orang lain tahu-tahu gitulah. Mana boleh. Mesti istilah ini diperjelaskan mengikut istilah syarak, baru kita faham. Sebut semayang. Semayang, kita kena semayang. Tapi semayang ni sabar tua Kediri pun tak apa nak kena lagi. Semayang ni dah. Nak beritahunya ilmu tu luas. Jadi kita senang sebut patah-patah perkataan, tapi kita perlu kepada penguasaan ilmu untuk memahami sebenarnya apa yang kita sebut daripada istilah itu. Jadi kita singgah dulu perbincangan kita untuk pagi ini. Muqaddimah bersangkutan dengan bagaimana mencari cinta Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.